ما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب يسر ولا تعسر فإن تيسر عليك يسر رب تمم بالخير nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan kita masih lagi berada di dalam rumah Allah. Sementara untuk menunggu waktu isyak, kita isi ruang dan waktu ini dengan perkara yang bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita semua, insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana malam ini kita akan bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk kita mewujudkan rasa cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana rasa cinta itu hadir kerana kita kenal dengan Nabi kita. Bukan hanya sekadar rasa cinta di bibir semata-mata, tapi ianya hadir di dalam hati kita. Buktinya apa, tuan-tuan? Seseorang yang mencintai sesuatu perkara, maka dia akan memenuhkan diri dia dengan maklumat perkara yang dia cintai itu. Sebagai contoh, kalau seseorang itu minat dengan pemain bola sepak, contohnya Cristiano Ronaldo, maka dia akan ada maklumat berkaitan dengan Cristiano Ronaldo. Dia akan tahu Cristiano Ronaldo bermain di Sporting Lisbon, kemudian berhijrah ke Manchester United, kemudian bermain di Real Madrid, kemudian bermain di Juventus, kemudian bermain semula di Manchester United, dan akhirnya dia berpindah ke kelab Al-Nassr. Itu bukti seseorang itu mencintai sesuatu perkara, dia ada maklumat dengan perkara tersebut. Begitulah juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita mencintai Nabi adalah dengan kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mendengarkan berkaitan sirah dan juga perkara yang melibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah malam ini kita akan bercerita berkaitan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, setiap Nabi dan Rasul yang diutuskan di atas muka bumi Allah ini diberikan kepada dia mukjizat sebagai satu bukti sokongan bahawa dia itu adalah Nabi dan dia itu adalah Rasul. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya Allah lantik dia menjadi Nabi dan Rasul. Allah berikan dia mukjizat sebagai satu dokumen sokongan menunjukkan dia itu adalah Nabi dan dia itu adalah Rasul. Nanti kalau orang tanya, kata Nabi, kata Rasul, mana buktinya? Maka para Nabi dan para Rasul dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat. Itu maksud mukjizat, tuan-tuan. Kemudian perkara luar biasa juga berkaitan dengan mukjizat ini adalah menyalahi hukum akal. Maksudnya akal kita tak boleh terima mukjizat tersebut. Dia mesti perkara luar biasa yang menyalahi hukum akal, bukti bahawa dia itu adalah Nabi dan juga Rasul. Tuan-tuan, nanti saya bawa, tuan-tuan, kita tengok satu persatu. Benda luar biasa juga boleh jadi kepada manusia biasa. Perkara luar biasa boleh juga berlaku kepada bukan Nabi dan juga bukan Rasul, manusia biasa macam kita. Tapi ianya tidaklah dinamakan dengan mukjizat, tapi dinamakan dengan karamah.
karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia biasa, bukan nabi dan juga bukan rasul. Karamah ni dia adalah pemberian daripada Allah yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Bukan kita minta ya tuan-tuan. Karamah ni bukan benda yang kita kena minta pada Allah. Ada orang dia beramal dengan wirid-wirid Imam Nawawi, wirid-wirid Syekh Abdul Qadir Jalani, dengan alasan dia nak dapatkan perkara luar biasa untuk diri dia. Walhal wirid lepas sembahyang dia tak amal. Lepas sembahyang solat, lepas solat dia tak berwirid pun. Dia tak ada astaghfirullah, dia tak ada Allahumma ajirna minan nar, dia tak ada wirid. Tapi dia nak wirid yang luar biasa untuk mendapatkan karamah. Tuan-tuan, itu maksudnya apa? Dia telah ditipu oleh iblis. Iblis dah menipu dia. Dia sangka dia akan dapatkan sesuatu, dia nak perkara yang lain dari yang lain, walhal dia telah ditipu oleh iblis. Tuan-tuan, perkara luar biasa boleh berlaku kepada manusia biasa, dipanggil dengan karamah. Dan juga perkara yang luar biasa boleh berlaku juga kepada orang yang fasik dan juga orang yang munafik. Kita panggil dia dengan istidraj. Contoh istidraj ini, dia tengok ustazah tu tutup kedai. Ustazah tu buka kedai makan, kemudian kedai makan ustazah tu tutup setelah beberapa tahun operasi. Dia update status, dia kata, oh ustazah ni tak banyak berdoa kepada Allah, tak banyak bersedekah. Dia naikkan video yang ustazah tu bagi ceramah, suruh bersedekah, suruh berdoa, minta pada Allah, sembahyang tahajud untuk beroleh kerjayaan dalam perniagaan. Dia up balik video tu, dia kata ustazah ni dia tutup perniagaan ni sebab dia ni tak berdoa. Tuan-tuan, kemudian dia kata diri dia pula, dia berjaya, perniagaan dia maju dalam keadaan dia tak solat, dia tak tutup aurat, tapi dia berjaya. Tuan-tuan, itu dipanggil dengan istidraj. Allah berikan segala nikmat kepada dia dalam keadaan dia derhaka kepada Allah, dalam keadaan dia melakukan dosa kepada Allah. Allah berikan dia nikmat melimpah ruah. Lagi banyak maksiat yang dia buat, lagi banyak maksiat yang dia tayangkan, lagi banyak Allah bagi dia punya nikmat. Berpuluh-puluh ribu, banyak job dia, terkenal dia. Tuan-tuan, jangan salah faham, itu nama dia istidraj. Dalam keadaan inilah kita paling takut. Sebab apa? Di saat kita dalam keadaan leka, Allah rentap nyawa kita tuan-tuan, dalam keadaan kita tak sempat bertaubat, dalam keadaan kita melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, orang inilah yang paling menyesal nanti selepas kematian dia. Kemudian kita tengok lagi, seperti yang disebutkan tuan-tuan Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim, para ulama sebut mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri 1200 mukjizat. Tuan-tuan, hari ini berapa mukjizat Nabi yang kita tahu? Senarai kan? Agak-agak ada dalam 10 yang kita tahu. Tuan-tuan, sebanyak mana yang kita tahu, sebanyak itulah maklumat dan pengetahuan kita berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan keseluruhan mukjizat para nabi dan para rasul. Maksudnya mukjizat nabi lain ada juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti dia saya akan bawa tuan-tuan tengok satu persatu berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kata tuan-tuan, untunglah para sahabat. Sebab apa? Para sahabat duduk dengan Nabi, mereka menyaksikan mukjizat Nabi, mereka menyaksikan perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi. Maka bolehlah sahabat beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab sahabat melihat
perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil satu contoh waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Balik daripada Isra dan Mi'raj, Abu Jahal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalam keadaan gembira. Nabi gembira, tuan-tuan. Balik daripada Isra Mi'raj, Abu Jahal kata, "Wahai Muhammad, ada cerita baru ke yang kamu nak ceritakan kepada aku?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Abu Jahal bahawa sesungguhnya malam tadi aku pergi ke Baitul Maqdis. Terkejut Abu Jahal. Dia kata, "Muhammad, kamu pergi Baitul Maqdis? Balik bila?" Subuh tadi. Pagi tadi baru balik. Bertolak bila? Malam tadi. "Wahai Muhammad, tunggu sekejap. Kalau aku panggillah seluruh orang-orang Mekah ini untuk dengar cerita kamu ni, kamu nak tak kongsi, sharekan cerita ni?" Tuan-tuan, Rasulullah setuju. Rasulullah setuju, maka dibawalah semua orang kota Mekah pada ketika itu untuk dengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita ambil kisah tersebut dalam zaman moden sekalipun mustahil. Walaupun naik jet peribadi pun mustahil. Mustahil, tuan-tuan. Walaupun dia itu orang yang paling kaya, dia boleh hire satu jet peribadi nak pergi malam ni balik esok, mustahil. Zaman kita pun dah mustahil. Sebab apa? Sebab dia akan tengok dulu cuaca, boleh tak pesawat tu terbang, kena berhenti, kena cek dulu isi minyak. Tuan-tuan, sebab apa? Nak sampai balik esok subuh, mustahil. Dia kena ada jadual perjalanan tu. Kalau cuaca tak baik, kena tangguh dulu. Zaman kita pun dah mustahil. Bila Nabi sebut, tuan-tuan, perkara itu mereka minta bukti. "Wahai Muhammad, buktikan kepada kami apa bukti yang kamu telah sampai ke Baitul Maqdis. Ceritakan kami macam mana bentuk dan juga fizikal Masjidil Aqsa. Ceritakan kepada kami." Tuan-tuan, kalau hari ini pun saya tanya dengan AJK, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Besi, berapa kipas yang ada ni, yang ni? Tuan-tuan, AJK pun tak boleh jawab. Siapa pernah kira ni? Bila kipas ni, tuan-tuan, siapa pernah kira? AJK masjid pun yang bertugas daripada awal tak terfikir pun. Tuan-tuan, berapa soft yang ada? Berapa anak tangga? Imam yang bertugas pun hari-hari baca khatib, belum tentu dia boleh tak ingat berapa anak tangga. Siapa pernah kira, tuan-tuan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi mukjizat, dipertontonkan di hadapan Nabi fizikal bentuk Masjidil Aqsa. Maka Nabi pun mula mengira berapa pintu yang ada, berapa tingkap yang ada. Bila mereka cerita, bila Nabi persembahkan kepada mereka, mereka kata apa? Hebat sihir Muhammad. Hebat sihir Muhammad. Jin yang berada di dalam diri Muhammad ni hebat. Maka mereka tidak akan beriman, tuan-tuan. Dan kita tengok juga antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kekal di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2024 ini. Apa dia, tuan-tuan? Mukjizat Al-Quran. Al-Quran yang masih kekal. Kita tengok mukjizat yang lain-lain, tuan-tuan, kita kata untunglah para sahabat. Walhal mukjizat yang paling besar iaitu Al-Quran, sampai hari ini kita boleh menikmati mukjizat tersebut. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat sedikit yang nak ambil manfaat daripadanya. Sikit orang yang nak ambil manfaat daripada Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ini mukjizat dia, bayangkan daripada seluruh dunia yang pelbagai bangsa boleh menghafal Al-Quran. Al-Quran sahaja satu bahan bacaan yang orang hafal daripada muka surat pertama sampailah muka surat yang terakhir tanpa dia mengurangi satu ayat dan huruf sekalipun. Tuan-tuan, Al-Quran mukjizat. Ustaz, minta maaf Ustaz, sekejap je. Ada jemaah yang tinggal duit tengah solat. Boleh tak beri dia? Okey. Takut dia duit perlu sangat. Mana-mana jemaah yang ada tertinggal duit cash dekat
Ada RM50, ada RM20. Nanti boleh datang tuntut lah dekat depan ni, insyaAllah. Siapa-siapa yang tertinggal. Okey, kat mana saya tadi? Okey, kita berbalik. Mikrofon tak jadi ya. Bateri tak ada. Saya. Bismillah. Okey, tuan-tuan, iklan tuan-tuan. Baik. Kalau kita perasan tuan-tuan, Al-Quran yang kita baca, mukjizat Nabi SAW, dalam keadaan kita tak faham sekalipun, kalau kita pergi umrah lah tuan-tuan, pergi umrah ke, pergi haji ke tuan-tuan, kita mendengar Imam Masjidil Haram ataupun Imam Masjid Nabawi membacakan Al-Quran dalam keadaan sound system yang tak bergaung, dengar sebutir-sebutir ayat dia tuan-tuan. Kita mendengar dalam keadaan kita tak faham pun maksud isi kandungan Al-Quran itu. Tiba-tiba tak tahulah hati ni bergetar. 20 tahun, 30 tahun baca Al-Quran, tak ada perasaan yang begitu. Tiba-tiba bergetar tuan-tuan hati ini. Hati ini rasa sayu, rasa sedih dengan bacaan Al-Quran tersebut. Dan orang-orang di Jepun tuan-tuan, mereka ramainya yang masuk Islam bukan kerana mereka didakwahkan, bukan mereka melihat akhlak orang-orang Islam. Sebab akhlak orang Islam mutaakhir ini sama saja. Islam ke tak Islam sama. Apa yang membuatkan mereka masuk Islam? Mereka membaca terjemahan Al-Quran daripada awal sehinggalah akhir. Kalau tuan-tuan perasan, waktu serangan Zionis kepada orang-orang Palestin, ada seorang TikToker daripada US. Dia tengok peliklah dengan orang-orang Islam di Palestin, macam mana dia boleh kuat, macam mana dia boleh suruh anak dia jangan menangis, ayah kamu, ibu kamu mati syahid. Macam mana dengan mereka boleh dapat kekuatan tersebut? Tuan-tuan, kemudian TikTokers daripada US itu mula membaca Al-Quran. Dia buat live, dia baca, dia tengok maksud. Dan perkara yang paling aneh yang dia jumpa di dalam Al-Quran, mukjizat Nabi SAW ini, dia menjumpai bagaimana Al-Quran yang diceritakan 1400 tahun dahulu lamanya, menceritakan bagaimana kejadian manusia daripada setitis air kemudian menjadi segumpal daging yang menempel menjadi seperti embrio tuan-tuan. Dia melihat dia mentadabur Al-Quran tuan-tuan. Dia kata apa? Wow, ini perkara luar biasa. Sebab apa? Penulisan berkaitan dengan kejadian manusia ini dituliskan lebih lambat lagi sebelum daripada yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan dia melihat perkara ini satu persatu dan akhirnya dia masuk Islam tuan-tuan. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok, saya nak kaitkan bagaimana seorang nabi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan mukjizat Nabi tersebut. Satu, dalam kisah Nabi Musa, tuan-tuan, Nabi Musa yang keluar. Satu hari Nabi Musa berjumpa dengan kaum Qibti dan Bani Israel yang sedang bergaduh. Kemudian bangsa Qibti ini bergaduh dengan Bani Israel. Bani Israel minta apa? Wahai Musa, tolonglah, kita ni satu bangsa. Tuan-tuan, Nabi Musa datang kepada Qibti itu, lempang sekali tuan-tuan, tersungkur mati. Siapa dia? Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa. Kita pun bila melihat dalam keadaan sirah,
Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dikurniakan kekuatan yang luar biasa. Luar biasa. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi berjumpa dengan Rukanah. Rukanah ini siapa? Dia ahli gusti di kota Mekah. Dan dia belum pernah ditumpaskan. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu, Nabi kata, "Wahai Rukanah, masuklah Islam. Aku tawarkan kamu Islam. Nak tak kamu masuk Islam?" Rukanah kata apa? "Wahai Muhammad, kalau kau boleh kalahkan aku masuk Islam." Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sahut cabaran Rukanah. Bukan sebab Nabi ini kaki gaduh, bukan Nabi ini kaki nak sparring ke, bukan Nabi ini panas baran ke. Nabi nak lawan dengan Rukanah sebab apa? Nabi nak keislaman Rukanah. Rukanah tawarkan, "Kalau kamu menang Muhammad, aku bagi 100 ekor kambing." Tuan-tuan, Nabi berlawan dengan Rukanah. Rukanah menang. Rukanah kalah. Dalam pusingan yang pertama, Rukanah kalah. Kemudian Rukanah kata apa? "Wahai Muhammad, tadi tu tak ready lagi." Biasalah tuan-tuan, orang kan dia dah kalah, dia kata tadi tu tak ready lagi. Aku tawarkan lagi 100 ekor kambing. Kita lawan lagi. Lawan lagi sekali, kalah lagi. "Wahai Muhammad, kita lawan pusingan yang ketiga." Lawan pusingan ketiga pun Rukanah kalah. Maka kata Rukanah bahawa sesungguhnya, "Wahai Muhammad, memang benarlah kamu ini pesuruh Allah." Maka Rukanah mengisytiharkan Islam dia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ambil pun 300 ekor kambing itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulangkan kepada Rukanah kerana Nabi mengharapkan keislaman Rukanah sahaja. Tuan-tuan, kemudian Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam, pemerintahannya daripada timur hinggalah ke barat. Dan Nabi Sulaiman bukan sahaja memerintah manusia, Nabi Sulaiman memerintah jin dan juga haiwan keseluruhannya. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, kalau kita lihat dalam peristiwa sirah selepas Nabi berdakwah di Taif, tuan-tuan, Nabi nak pulang masuk balik semula ke dalam Masjidil Haram. Nabi SAW mendapat arahan daripada Allah untuk berdakwah kepada jin. Tuan-tuan, dakwah kepada jin. Dakwah kepada jin, Nabi pergi bersama dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah tunggu, Nabi buat bulatan dan Nabi masuk dan Nabi berdakwah kepada jin. Dan satu hari tuan-tuan, Nabi SAW solat. Satu hari Nabi solat di dalam Masjid Nabawi. Nabi diganggu dengan ifrit, jin ifrit, tuan-tuan. Jin ifrit ni jin apa? Jin kelas atasan yang boleh terbang sampai langit ketujuh dan sebagainya. Siapa dia? Dia ifrit. Kita jin yang kacau kita dekat tandas tu, tuan-tuan, itu jin kelas bawahan. Itu pun kita tak nampak pun, kita nampak kelibat-kelibat dia je. Itu pun dah demam dah. Itu pun dah demam. Ifrit ini, tuan-tuan, dialah jin yang mana apabila Nabi Sulaiman arahkan siapa yang boleh bawa singgah sana Balqis untuk sampai ke tempat kita, maka Ifrit kata, aku boleh tunaikan sebelum tuan berdiri. Maksud sebelum bangun ni, Ifrit boleh bagi singgah sana tu sampai. Kemudian jawab orang yang beriman, dia kata apa? "Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku boleh pindahkan singgah sana itu sebelum tuan mengerdikkan mata." Tuan-tuan, maksudnya yang menggerdikkan mata itulah yang lebih hebat daripada Ifrit ini, tuan-tuan. Satu hari Nabi solat, Ifrit ini dia mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang berlaku? Ifrit ini datang kacau Nabi. Habis daripada solat, Nabi cekak leher Ifrit itu sampai Nabi kata, "Aku boleh rasa sejuk lidahnya si Ifrit ini." Maksudnya Nabi cekak leher Ifrit itu, lidah dia terjelir. Nabi kata, "Aku boleh rasa sejuk lidah je apabila terkena kepada tangan aku." Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad arbidahu firsariyatin min sawari al-masjid." Aku rasa sekejap lagi aku nak ambil tali, nak ikat Ifrit ini. Tali ini tali hakikat ke tali batin, tuan-tuan?
Tali hakikat Nabi betul-betul nak ambil tali yang di dunia ini, nak ikat ifrit ini. Supaya aku rasa sekejap lagi aku nak ikat, supaya nanti subuh semua orang yang datang masjid ni boleh nampak kamu ni, wahai ifrit. Nah, tuan-tuan, Nabi SAW. Tapi aku teringat, Nabi kata aku tak nak buat benda tu sebab aku teringat Sulaiman pernah berdoa. Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Tuan-tuan, nampak adab para Nabi. Nak berdoa minta, ya Allah ampunkan aku, baru berdoa. Kita, ya Allah kurniakanlah aku. Terus minta pada Allah. Para Nabi dan para Rasul, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Wahabli mulkan, anugerahkanlah aku satu kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tak pernah diperolehi seorang pun selepas aku. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman memerintah timur sampai ke barat, manusia, jin dan haiwan keseluruhannya. Tuan-tuan, bila Nabi teringat doa Nabi Sulaiman pernah minta ini, tuan-tuan, tawaduknya Nabi SAW, Nabi tak buat perkara tersebut. Padahal itulah kelebihan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ifrit itu dilepaskan. Sebab apa? Sebab Nabi teringat dengan doa Nabi Sulaiman. Kemudian tuan-tuan, Nabi Daud ayah kepada Nabi Sulaiman, dia boleh menempa besi menggunakan tangannya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Baju besi tu pakai tangan dia, bentuk-bentuk jadi. Tak payah nak ketuk besi semua tong, tak ada. Nak buat pedang, bentuk je pakai tangan, tempa pakai tangan. Siapa dia? Nabi Daud alaihissalam. Nabi SAW pun dikurniakan kekuatan yang sebegitu. Apabila dalam peristiwa peperangan Khandaq, tuan-tuan, Nabi korek parit gergasi. Besarnya parit gergasi tersebut sampai satu hari sahabat nak ketuk gali, terjumpa 2 ketul batu yang besar. Maka dibawakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada tinggal batu ni je yang tak pecah-pecah lagi. Tuan-tuan, Nabi SAW pun minta penukul, bismillah. Nampak, tuan-tuan? Sekali lagi, bismillah, dengan nama Allah. Nabi boleh ketuk dan batu itu akan pecah, tapi Nabi mulakan dengan bismillah, dengan nama Allah. Maka ketuk, pecahlah batu tersebut. Kemudian tuan-tuan, semuanya bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat yang seterusnya, tuan-tuan, baru 5 mukjizat, ada lebih kurang lagi 1000 lebih lagi ni. Berkena sambung esok ni, tuan-tuan. Saya baru cerita 4 mukjizat saja. Kemudian tuan-tuan, mukjizat yang seterusnya, Abu Hurairah ni siapa? Dia adalah ahli sufah, duduk di Masjid Nabawi. Dia duduk di situ, tak kerja, tak buat apa-apa, untuk mendapatkan ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemalas ya, tuan-tuan, bukan pemalas. Sebab apa? Selepas kewafatan Nabi, Abu Hurairah ni bekerja, berkahwin dan ada anak dan ada keluarga dan rumah. Abu Hurairah, satu hari Abu Hurairah ni dia lapar. Dia lapar, berguling-guling dekat Masjid Nabawi. Dia tunggu dekat depan masjid. Dia kata, kalaulah ada orang lalu nanti nak balik rumah, aku nak buat tanya dia soalan, supaya bila aku ikut dia, aku sampai dekat rumah dia, mungkin dia akan lawa aku masuk dalam rumah ataupun bagi aku makanan. Nampak, tuan-tuan, Abu Hurairah punya taktik. Kemudian Abu Hurairah nampak siapa? Abu Bakar. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah pun tanya soalan kepada Abu Bakar. Tanya soalan. Berjalan. Rumah tak sampai lagi, soalan dah habis. Bila soalan dah habis, wahai Abu Hurairah, ada apa-apa lagi ke nak tanya? Tak ada. Maka baliklah Abu Bakar. Kemudian Abu Hurairah tunggu lagi. Kali ini dia jumpa Saidina Umar. Bila jumpa Saidina Umar, dia kata, wahai Saidina Umar, boleh tak nak tanya soalan? Boleh. Tanya soalan. Tuan-tuan, rumah tak sampai lagi, soalan dah habis. Dan kali ini Abu Hurairah terlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah bagi salam, Assalamualaikum. Nabi jawab,
Waalaikumsalam. Lapar ke? Nampak tuan-tuan? Nabi SAW fahamnya Nabi. Abu Hurairah bagi salam, Nabi kata, lapar ke Abu Hurairah? Ya Rasulullah, lapar. Jom ikut balik rumah. Bila ikut rumah Nabi SAW, Nabi tanya, ada apa dekat rumah? Adalah semangkuk susu. Semangkuk susu. Kemudian Nabi SAW tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, balik semula ke masjid, panggil kawan-kawan kamu, nanti kita minum susu ni ramai-ramai. Tuan-tuan, agak-agak nak hempas pintu ke, nak buat apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan jadi Abu Hurairah, nak hempas pintu ke, nak kata apa tuan-tuan? Susu tu semangkuk je. Nak kongsi 2 orang cukup. Kalau aku dengan Rasulullah, alhamdulillah cukup. Tapi nak ajak orang-orang dekat Masjid Nabawi untuk minum semangkuk susu, tuan-tuan, sebab arahan Nabi, Abu Hurairah pun ikut. Abu Hurairah pun ikut balik, bawa semua orang-orang yang berada di situ. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW pun memperlawa orang minum. Nabi lawa dulu seorang minum, kemudian 2 orang minum, sampai orang yang ketiga. Kata Abu Hurairah, apabila sampai giliran orang yang ketiga minum, aku pun memanjangkan leher aku untuk tengok ke dalam mangkuk tersebut. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya orang pertama minum, orang kedua minum, bila masuk orang ketiga, Abu Hurairah pun memanjangkan leher tengok dalam mangkuk tu ada lagi tak susu tersebut. Maka Abu Hurairah pun, tuan-tuan, ini hadis Abu Hurairah. Kemudian bila dah sampai giliran Nabi SAW memperlawa Abu Hurairah. Abu Hurairah pun ambil mangkuk tersebut, minum. Tegukan yang pertama, ya Rasulullah, dah selesai. Wahai Abu Hurairah, minum lagi. Abu Hurairah pun minum. Selesai. Ya Rasulullah, aku dah selesai. Wahai Abu Hurairah, minum lagi susu tersebut. Maka Abu Hurairah pun minum sehingga dia kata apa? Aku seperti merasakan seluruh urat di tubuhku ini dipenuhi dengan susu. Maksudnya tuan-tuan, kenyang betul lah. Kenyang betul. Maka ketika itulah Abu Hurairah kembalikan susu itu kepada Nabi SAW. Barulah Nabi minum, tuan-tuan. Nampak? Baru yang terakhir itu Nabi yang minum. Kita VIP lah minum dulu, tuan-tuan kan. Saya bos, saya lah kena makan dulu. Saya bos, mestilah saya yang dihidangkan makanan. Nabi SAW, walaupun Nabi pemimpin, Nabi bagi orang lain dulu minum, dan yang terakhir itu barulah minum. Dan Nabi kata kepada wahai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku pun lapar hari ini seperti laparnya kamu. Tuan-tuan, Nabi pun sebenarnya lapar pada hari tersebut. Kemudian tuan-tuan, mukjizat yang seterusnya. Tuan-tuan, saya cerita mukjizat ini adalah untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kita baru mendengar 5 mukjizat, dah mula rasa nak belilah buku berkaitan mukjizat Nabi, nak baca. Dah mula rasa cinta terhadap Nabi, dah mula rasa nak kenal lah lebih dengan Nabi ni. Sebab apa? Sebab kita mendengar kisah daripada Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, yang terakhir sebelum azan, yang terakhir, Nabi SAW dikurniakan dengan satu mukjizat. Satu hari Nabi berjalan, bermusafir. Nabi nak qada hajat. Tuan-tuan, padang pasir. Apa yang berlaku? Nabi SAW tunduk ke bawah. Kemudian Nabi SAW memanggil pokok. Tuan-tuan, panggil pokok. Dan pokok itu pun bergerak menuju kepada Nabi SAW. Dalam pandangan kita macam ni Nabi panggil. Kemudian pokok pun datang dengan akar-akar dia. Kita tak tahulah tuan-tuan macam mana keadaan pokok tu datang. Tuan-tuan jangan bayangkan macam cerita Alice in Wonderland pula kan. Alice in Wonderland ke, Cinderella ke, ataupun apa, Lord of the Ring ke kan. Pokok apa semua boleh bergerak kan.
Maka bila Nabi panggil, pokok itu bergerak. Dan Nabi memanggil pokok yang kedua pun bergerak, dan dia bergabung dan menjadi rimbun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajat. Dan apabila selesai Nabi qada hajat, kata para sahabat, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pokok tersebut untuk kembali kepada kedudukan asalnya menggunakan wajahnya. Mungkin kita bayangkan macam ni lah, pergi balik tempat tu, tuan, macam tu kan. Kemudian pokok tersebut pun balik, tuan-tuan, kepada tempat asalnya. Baru saya baca 6 kisah, tuan-tuan. Ada lebih kurang 1195 mujizat lagi yang kita belum cerita dan belum lagi kita tadabbur kisahnya, tuan-tuan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga asbab daripada kita membaca sirah, kita mendengar berkaitan dengan mukjizat Nabi, segala berkaitan dengan Nabi, Allah himpunkan kita di mahsyar nanti, tuan-tuan, bersama dengan para Nabi dan para Rasul, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nanti siapa ada kehilangan duit boleh tampil ke hadapan, tuan-tuan. الله أكبر